Sibuk dan sentiasa sesak dengan pesakit, belum lagi dengan pelbagai ragam manusia yang mahu mendapatkan perkhidmatan kesihatan terbaik. Malang tidak berbau. Kecederaan maupun kecelakaan boleh berlaku tanpa diduga sehingga ada kalanya memerlukan mangsa untuk mendapatkan rawatan kecemasan dengan segera. Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur HKL antara agensi yang berperanan sebagai barisan hadapan dalam memberikan perkhidmatan dan bantuan kecemasan yang efektif kepada pesakit. Beroperasi 24 jam setiap hari, petugas kesihatan di jabatan ini perlu sentiasa bersiap sedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan yang berlaku, lebih-lebih lagi menjelang lewat petang. Muhammad Syazwan Syakil Hamzah, 26 tahun. Dia antara individu yang bertanggungjawab untuk berurusan dengan pesakit di kaunter pendaftaran. Sebagai seorang penolong pegawai perubatan, Syazwan akan membuat penilaian serta saringan kecemasan terhadap pesakit terlebih dahulu sebelum mereka ditempatkan mengikut kategori iaitu zon hijau tidak kritikal, zon kuning semi-kritikal dan zon merah kritikal. Memasuki tahun ketiga bertugas ketika bulan Ramadan, anak jati dari Kuching, Sarawak ini seakan sudah terbiasa dengan corak atau trend kehadiran pesakit di sini. Kebiasaannya, jumlah pesakit akan meningkat sekitar jam 6 petang ke atas termasuk waktu berbuka. Berhadapan dengan pelbagai ragam manusia, apatah lagi ketika lapar dan dahaga, tidak sedikit pun melunturkan semangat Syazwan untuk menjalankan tugas dengan baik. Biasanya kita berada di triage lah, depan sekali. So kita berjumpa dengan pelbagai jenis kerenah lah. Sebagai kerenah tambahan bulan puasa ni kita kena bersabar. Kita ambil sebagai satu ibadah lah. Sambil kita berpuasa, sambil tu kita bekerja lah untuk negara kita. Nasib baik kita ada satu tim lah yang bekerjasama untuk melakukan triage yang terbaik lah. Berbeza pula dengan Dr. Ainul Afiq Muhammad Al-Johari, dia memikul tugas yang cukup berat dalam memastikan setiap pesakit mendapat rawatan sesuai dengan tahap kecemasan. Sebagai seorang pakar perubatan kecemasan, Dr. Afiq perlu mempunyai ilmu asas terhadap semua jenis kes kecemasan dan bertanggungjawab untuk merawat serta menstabilkan keadaan pesakit sebelum dirujuk kepada pakar mengikut bidang. Dia perlu membuat pemantauan serta memberi rawatan dari satu pesakit ke satu pesakit yang lain, pastinya memberi cabaran lebih-lebih lagi ketika menjalani ibadah puasa. Namun kerana minat yang mendalam, Dr. Afiq tetap komited dan tidak pernah mengeluh dengan tugas dan peranan yang diberikan. Minat, ya betul. Memang saya daripada dulu memang ingin membuat medik. Tapi pada masa sama kita lihat ramai pesakit yang memang memerlukan bantuan dari segi aspek kesihatan. Dan sehingga mereka mungkin tidak mampu untuk pergi ke swasta, oleh itu memang mereka akan datang ke hospital kerajaan. Dan di sini kami komited untuk memberi perkhidmatan yang sepenuhnya kepada pesakit. Menghampiri waktu berbuka, suasana bertukar cemas sebaik sahaja sebuah ambulans tiba di perkarangan hospital. Seorang lelaki berusia lingkungan 30-an mengalami serangan sakit jantung dan berada di tahap kritikal. Tidak membuang masa, Syazwan bergegas ke bahagian belakang ambulans untuk memberi bantuan dan melihat keadaan pesakit. Sudah menjadi prosedur operasi standard di sini, penolong pegawai perubatan akan mendapatkan maklumat ringkas mengenai pesakit sebelum dibawa masuk ke zon kritikal dan diserahkan kepada doktor yang bertugas. Sebaik saja memasuki zon kritikal, tugas kemudiannya bertukar tangan kepada doktor pakar bagi memberi bantuan kecemasan yang sewajarnya supaya pesakit berada dalam keadaan stabil.
Kecemasan yang berlaku secara tiba-tiba seperti ini ada kalanya memaksa Dr. Afiq untuk berbuka sedikit lewat daripada waktunya. Ketika di bulan puasa, prioriti kami adalah terhadap keselamatan pesakit. Walaupun waktu berbuka makin dekat, sekiranya terdapat pesakit kritikal yang datang ke zon kecemasan, pesakit akan kami dahului dulu. Kita juga ada staf yang akan bergilir untuk membantu kami yang ingin berbuka dan untuk memastikan rawatan kepada sakit tidak terputus. Kita ada pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan dengan keadaan tidak sedarkan diri dan didapati pesakit itu tidak mempunyai nadi lah, atau kita panggil cardiac arrest. Walaupun tengah berpuasa, tekanan dada ataupun CPR memang akan dijalankan. Penat ke tak penat itu belakang cerita lah. Tetapi kita committed untuk melakukan yang terbaik lah untuk pesakit. Atas dasar ihsan dan tanggungjawab, Dr. Goh Suling antara individu yang sukarela menggantikan rakan setugasnya bagi memberi ruang untuk berbuka puasa. Bagi wanita berusia 33 tahun ini, waktu berbuka puasa merupakan waktu rehat bagi petugas kesihatan yang beragama Islam selepas seharian menjalani ibadah berpuasa. Selagi ada ruang dan peluang, dia langsung tidak keberatan untuk turut sama mengerah sedikit tenaga dan meneruskan pemeriksaan terhadap pesakit. Selalunya kita ada shift untuk gabungkan ya Muslim dengan non-Muslim, so that masa sampai tiba buka puasa kita boleh ambil alih, and then dengan ringkas lah ambil alih sementara untuk kasih yang Muslim pergi buka puasa dulu. Sebab kita kan satu family dalam kecemasan ni, kita tak ada kata macam nak ambil kira ke apa, kita macam satu family lah. So kita boleh dengan sedia rela untuk membantu diorang. Sama juga diorang bila kita ada masalah, diorang akan bantu kita. Hakikatnya, bekerja itu juga merupakan satu ibadah. Pujian serta ucapan terima kasih wajar diberikan kepada petugas barisan hadapan kerana tetap komited dalam memberikan perkhidmatan terbaik meskipun dalam keadaan berpuasa sepanjang bulan mulia ini.